أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, menunjukkan kata satu kemuliaan kepada masa itu dan kemuliaannya kepada umur kita. Sebab masa itu berjalan serentak dengan umur kita akan hilang. Maka Allah Ta'ala sebut masa dan juga tempat. Contoh wal asri di sini, kan. Tempat Tuhan kata qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah. Bagi siapa? Milik langit dengan bumi. Allah, itu dia tempat. Kemudian dia sebut juga masa walahu ma sakana fil laili wan nahar. Malam dengan siang, itu masa. Allahu akbar, itu kuasa Allah. Allah Taala akan sebut masa dengan tempatnya sekali. Kemudian tafsir yang kedua, ada ulama kata wal asri dengan mana waktu asar, akhir hari, akhir siang. Itu waktu asar, waktu asar. Apakah munasabah kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar? Munasabah apa? Jawab dianya munasabahnya, biasanya manusia ni kalau dah petang hari, dia akan tengok apa hasil natijah yang dia dapat hari itu. Kita keluar daripada rumah pagi, kita balik petang, apa yang kita dapat? Dan ada hasil usaha, buat kerja buat yang kita lakukan pada hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullun nasi yaghdu. Semua orang ni pada waktu pagi keluar, faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Ada orang yang jual diri dia, dia merdekakan dia daripada api neraka dengan melakukan amal ketaatan pagi sampai gelap. Ada orang yang membinasakan dia sendiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka kita keluar pagi, kita balik petang. Maka di sini para ulama mengatakan pagi petang tu di antara kita sebelaga, kita belaka tu. Petang wal asri. Mana aku nak tengok di petang hari apa yang kamu dapat, apa kesimpulan yang telah kamu kutip ataupun kamu ambil pada waktu yang tersebut. Itulah yang dikatakan. Yang ketiga mengatakan satu tempoh masa. Satu tempoh masa. Dia kata masa yang kita hidup hari ni. Orang panggil semasa. Dalam bahasa Arab panggil al-mu'asarah. Fiqh al-mu'asarah. Maknanya fiqh semasa. Sekarang ni. Orang Kelantan kata la ni. Wal asri maknanya masa ni. Masa mu duduk ni. Tak kira masa mana pun. Zaman kita. Kan? Zaman kita hidup hari ni nak menunjukkan bahawa setiap masa itu ada perkara yang berlaku mungkin tak berlaku di zaman dulu. Ni sepanjang kita hidup. Sepanjang saya hidup ni. Tak lama. Kan? Muda lagi lah. Baru setengah abad, kata orang. Tak pernah berlaku di pondok saya ni banjir besar. Kecuali pada 24 hari bulan 12, 2014, air naik sampai ke atap rumah kita ni. Itu satu peristiwa berlaku. Tahun Ramadan 1441, berlakunya benda muasir, benda yang tak pernah berlaku dalam hidup kita ni, iaitulah PKP. Bulan Ramadan, bulan orang bekerja pergi masjid, masjid ditutup. PKP. Maka tujuan apa? Allah Ta'ala tweet kita supaya kita kena bincang benda muasirah, benda semasa. Kalau fiqh semasa. Hari ni para ulama penat. Saya tengok mufti-mufti Malaysia bersidang berapa kali dah dalam zaman COVID-19 PKP ni. Berapa kali bersidang. Macam mana nak putusan nak tutup masjid ni. Kalau solat jemaah ada lagi khilaf di antara fardu kifayah, sunat muakkad ada. Tapi kalau solat Jumaat macam mana? Penat juga. Mufti-mufti nak berani nak sign surat bahawanya Jumaat ditangguhkan.
Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita solat Jumaat, mu sanggup. Berat tu. Pasal itulah kita kata, tanggungjawab berat. Mari zaman PKP ni, ada ijtihad mengatakan boleh angkat nikah melalui online. Ada kata boleh, ada duk serang pula, tak boleh. Kita kata benda tu benda khilaf muasir. Kan? Alhamdulillah, mana Allah Ta'ala beri keluasan kepada kita. Ada juga orang yang pakai apa dia panggil ni? PPE apa dia? Yang pakaian ni ahli-ahli kesihatan, baju biru dia tu. Ada yang ijtihad kata kalau tak boleh nak buka ni baju ni kerana susah, solat je dulu. Tak. Maknanya ulama-ulama berani buat keputusan al-muwaqqi'una 'anillah ni bukan satu benda yang kecil. Jadi pasal tu dia kata di antara isu yang disebutnya dia panggil masa itu iaitulah masa kita ada fatratun minaz zaman. Boleh jadi fatwa hari ni, esok lepas pada PKP ni tak boleh pakai dah. Fatwa tangguh solat Jumaat, fatwa boleh solat tanpa wuduk dengan pakai baju uniform kesihatan itu dan sebagainya. Kita kata ada tempoh dia sendiri. Allahu Akbar, kan? Yang keempat, baiklah kita ringkas-ringkas ya, tuan-tuan. Yang keempat, maksud dianya salatul asri, solat asar itu sendiri. Solat asar ni di antara solat yang besar. Sebab apa? Allah Ta'ala namakan dalam surah Al-Baqarah 238, Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu akan salat. Salat tu semualah, termasuklah salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Allah Ta'ala sebut wassalatil wusta, salat wusta. Majoriti ulama mengatakan salatul wusta ya salatul asri, salat asar itu sendiri. Jadi salat asar ni besar. Allah Ta'ala sebut khas nama dia salatul wusta dalam Al-Quran. Maka kalau sumpah ini wal asri, demi salat asar pun jadi. Dan hadis yang sahih sabda Nabi SAW dari hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa dia tinggal solat asar dengan sengaja, gugur amalan dia. Berat tu, hubutul amal. Maknanya rugi sangat-sangat orang ni. Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alladhi tafutu salatul asri. Orang yang terlepas solat asar. Leka, lara, galik, bukan apa, siapa tak ada semaya asar. Nabi kata apa? Faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ada riwayat kata faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Boleh baca dua, kan? Saya dah hurai panjang tajuk ni dalam syarah kita kepada kitab Muniyatul Musalli. Seolah-olah dia kehilangan keluarga dan kehilangan harta benda. Kita ni kalau hilang barang, berat tak berat? Berat. Kalau hilang keluarga, berat tidak? Berat. Tapi kalau hilang solat asar, tak rasa berat. Nabi kata, orang yang terlepas solat asar tanpa uzur ini, seolah-olah dia sudah kehilangan keluarga dengan harta benda. Itu nak suruh nampak betapa beratnya, besarnya kedudukan solat asar itu sendiri. Maka, itulah di antara 4 huraian ulama mengatakan, asar itu, wal asri, masa, waktu asar, waktu akhir siang, fatratun minaz zaman, tempoh masa yang kita ada ni, kita kata mu'asirah, dan juga solat asar itu sendiri. Dalam hadis Nabi sallallahu yang panjang, Nabi kata, innama ajalukum, tempoh ajar kamu nak banding dengan orang dulu, seperti di antara solat asar dengan maghrib. Kita ni pendek. Orang Yahudi di antara zuhur, subuh kepada zuhur, panjang. Kemudian mari Nasara pula di antara zuhur dengan asar. Kita asar dengan maghrib. Tapi pahala kita lebih banyak sebab itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang dikeluarkan oleh Bukhari